Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, so hari ni cikgu nak ajar kamu berkaitan dengan kesan fotoelektrik. Okey. So kita tengok kat sini. Situasi ni, okey, apabila suatu permukaan logam disinari oleh alur cahaya yang mempunyai frekuensi tertentu, elektron daripada logam itu dapat dipancar keluar. Fenomena ini dikenali sebagai kesan fotoelektrik. Okey, so ni adalah cahaya, ni permukaan logam. So jadi kat sini ada kesan fotoelektrik. So bila ada logam, elektron pun terpancar. Okey, so sekarang kita tengok ciri-ciri kesan fotoelektrik. Boleh dikaji dengan susunan litar yang menggunakan sel foto seperti yang ditunjukkan dalam rajah 7.7. Kat sini dia kata apabila permukaan logam yang pekar cahaya, iaitu katod lah, disinari dengan alur cahaya tertentu. Okey, so jadi pada ni ada sumber cahaya kena kat katod. Okey, so ni logam lah. Okey, so jadi bila ni kemudian elektron akan dipancarkan dari permukaan logam. Elektron ini disebabkan fotoelektron. So ni cahaya. So jadi kat sini elektron dipancarkan dari permukaan logam. Okey, kemudian yang kedua, fotoelektron yang terpancar itu akan ditarik ke anod yang berkupak yang positif. So jadi elektron ni akan ditarik ke anod sebab dia charge positif. Okey, selepas itu pergerakan fotoelektron dari katod ke anod akan menghasilkan arus di dalam litar. Okey, so jadi milimeter akan menunjukkan nilai arus. So jadi bila elektron dah masuk sini, so dia akan mengalir. Okey, so jadi bacaan milimeter mula menunjukkan nilai arus lah. Okey, sebab ada arus elektrik. Okey, so kemudian kita pergi kepada rumus-rumus. Okey, seperti E sama dengan H half dan lambda sama dengan H over P. Okey, melibatkan pemalar Planck H. Okey, bagaimanakah nilai pemalar ini dapat ditentukan di dalam makmal? Okey, yang ini kita tak tengoklah. Okey, kita tengok cara dia dia buat ya. Okey, so dalam aktiviti ni, okey, dia nak menentukan nilai pemalar Planck menggunakan kit pemalar Planck. So radas yang digunakan kit pemalar Planck, bateri 9 volt. Okey, bateri 9 volt, potensiometer 1 kilo ohm. Okey, yang inilah. Okey, LED berbagai warna. So ada LED kat sini. Kemudian milimeter dan voltmeter. So arahan adalah dengan menggunakan LED warna merah, sambungkan kit pemalar Planck seperti yang ditunjukkan dalam rajah 7.8. Okey, so ini adalah kit pemalar kit pemalar Planck lah. Okey. Lepas tu imbas QR ni ini memang kena scan QR code kat sini lah. Okay, kemudian laraskan tombol pada potensiometer untuk mendapatkan nilai voltmeter. V sama dengan 0.2 volt. Okay, so jadi kita laraskan tombol potensiometer kat sini ni, sehingga bacaan kita kat sini V sama dengan 0.2 volt. Kemudian daripada catat 0.2 kita buat bacaan milimeter. So baca berapa bacaan milimeter kat sini ya. Okay, kemudian ulangi langkah 2 bagi nilai V. Kemudian kita naikkanlah V dia konsisten 0.4, 0.6, 0.8 sampailah 3.0. Okay, lepas dah siap, kita lukiskan graf arus melawan voltan berdasarkan nilai bintasan pada graf. Berdasarkan graf pada paksi voltan, tentukan voltan pengaktifan VA bagi LED merah. Okay, ulangi langkah 3 hingga menggunakan LED warna hijau dan warna biru. So jadi lepas dah habis ini, kita cuba tukar pula dengan lampu oranye, hijau dan biru. So ini jadual dia. Okey, so jadi berdasarkan nilai voltan pengaktifan yang telah diperoleh daripada graf arus melawan voltan bagi setiap warna LED, lengkapkan jadual. So jadi dah buat ni, kita buat
lengkapkan jadual ni lah. Okey. Okey, lepas tu berdasarkan jadual 7.3 plotkan graf voltan melawan satu pelanda. Okey, berdasarkan graf yang diplotkan, tentukan nilai kecurunan graf M dan hitungkan pemala Planck H. Okey, diberi H sama dengan ME over C, di mana H ni adalah pemala Planck, M ni jisim, E ni elektron dan C ni adalah laju cahaya. Ini nilai ni diberilah. Okey. Okey, lepas tu untuk lebih detail kamu boleh imbas kod QR code lah ni dekat kamu punya buku teks. Okey, kemudian kita tengok voltage pandifain VA boleh diperoleh melalui pinjasan V daripada graf I melawan P seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 7.9. So ni hasil daripada aktiviti tadi, kamu akan dapat graf macam ni. Okey, lepas tu voltage pandifain VA mempunyai hubungan linear dengan satu pelanda seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 7.10. Okey, so jadi nilai VA ni adalah voltage pandifain. Okey. So jadi kecurunan graf V melawan satu pelanda ni, okey, bersamaan dengan nilai HC per E. So jadi nilai kecurunan ni bersamaan dengan nilai inilah HC over E. So jadi kat situlah nilai pemala Planck boleh ditentukan. M kita dah tahu, E dah ada, C dah ada. So H, nilai H tu kita dah boleh cari. Okey, so jadi I per lawan arus lawan voltan. Okey, lepas tu kita tengok ciri-ciri kesan fotoelektrik. Okey, yang ni kita pergi ke sini pula. Okey, kesan fotoelektrik berlaku apabila cahaya menyinari permukaan satu logam. Okey. So maksudnya berlaku apabila ada cahaya yang menyinari sesuatu logam. Macam ni lah, cahaya matahari, cahaya lah apa-apa pun lalu dekat logam, so dia akan berlakunya kesan fotoelektrik. Okey, elektron dalam logam menyerap tenaga dari cahaya dan terlepas dari permukaan logam. Menurut teori klasik, gelombang cahaya merupakan spektrum yang mempunyai tenaga selanjar. Okay, kesan fotoelektrik seharusnya boleh berlaku pada kesan frekuensi gelombang cahaya. Okay, cahaya yang terang mempunyai kandungan tenaga yang tinggi dan boleh mengeluarkan elektron dengan cepat. Okay, cahaya yang malap pula mempunyai kandungan tenaga cahaya yang rendah. Okay, kemudian maka elektron memerlukan masa yang lebih panjang untuk menyerap tenaga yang cukup bagi membolehkannya terlepas dan keluar dari permukaan logam. So jadi dia ambil masa lah, okey, untuk dia melepaskan elektron. Okey, bergantung kepada kandungan cahaya lah. Okey. Okey, namun hasil eksperimen yang mengkaji kesan fotoelektrik menunjukkan bahawa pemancaran fotoelektron hanya berlaku pada frekuensi cahaya yang melebihi suatu nilai tertentu. Okey, tanpa dipengaruhi oleh keamatan cahaya. Okey, fotoelektron juga dipancarkan serta-merta pada frekuensi cahaya tersebut, sungguh pun keamatan cahaya rendah. Okey. So jadi kita tengok nombor 1 ni, semakin tinggi frekuensi foton cahaya, semakin tinggi tenaga kinetik fotoelektron yang dipancarkan dari permukaan logam. Okey, kemudian yang kedua, frekuensi minimum yang dapat mengeluarkan elektron dikenali sebagai frekuensi ambang bagi sesuatu logam. Okay, kemudian yang ketiga, tenaga kinetik fotoelektron tidak bergantung pada keamatan cahaya. Okay, keamatan cahaya yang bertambah tidak menghasilkan fotoelektron yang lebih bertenaga kinetik. Okay, keempat,
Fotoelektron dipancarkan serta merta apabila permukaan logam disinarkan dengan cahaya. Ini macam termion lah. Ni kita panaskan kan. Pengeluaran elektron dari permukaan logam melalui pancaran termion yang mengambil masa yang lama. Kemudian fotoelektron yang dari permukaan logam melalui kesan fotoelektrik berlaku serta merta. So jadi kalau macam termion ni ambil masa lama lah. Sebab dia dia panaskan kan. Tapi kalau cahaya ni dia akan berlakunya serta merta. Kesan fotoelektrik dengan serta merta. Sekarang kita pergi kepada frekuensi ambang. Frekuensi ambang ialah frekuensi minimum yang boleh menghasilkan fotoelektrik pada satu jenis logam. So jadi kita pergi ke soalan nombor 1 ni lah. Apakah yang dimaksudkan dengan kesan fotoelektrik? So jawapan dia adalah yang pertama, pemancaran elektron daripada permukaan logam apabila disinari oleh